Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada Dr. Yasir, pensyarah kami untuk HFE 2024 Penghayatan Etika dan Peradaban. Nama saya Tiban Raj KJ Garrison. Saya merupakan Ketua Kumpulan untuk Kumpulan 55. Ini adalah slide untuk menunjukkan ahli-ahli kumpulan saya. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Nurul Bashira, Nik Nur Syafiqah, Chehana Madiana dan Muhammad Akmal Rizal. Tajuk yang kami pilih untuk pengajian tugasan kami untuk subjek ini ialah perkahwinan campur. Sedikit pengenalan tentang perkahwinan campur. Perkahwinan campur sudah lama wujud di Malaysia. Setiap kaum mempunyai perspektif tersendiri dalam menentukan taraf perkahwinan, terutamanya perkahwinan yang melibatkan perbezaan kaum atau perkahwinan campur. Perkahwinan silang budaya ini memperlihatkan pelbagai kelebihan walaupun terdapat keburukan di dalamnya. Hal yang diperlihatkan ini membawa makna yang baik jika dimaksud di sebalik perkahwinan tersebut dapat dizahirkan dengan lebih menonjol. Untuk penyelidikan kami menggelarkan variasi soal selidik untuk melihat tindak balas individu terhadap perkahwinan antara kaum ataupun dikenali sebagai perkahwinan campur. Di bawah adalah hasil kajian kami untuk perkahwinan campur. Di bahagian A untuk soal selidik kami menanyakan tentang demografi dan persepsi umum responden. Soalan pertama yang kami tanya kepada responden ialah tentang jantina mereka. Daripada soal selidik, kami dapat mengetahui bahawa 72% dijawab oleh perempuan dan selainnya dijawab oleh lelaki. Untuk soalan yang kedua, kami menanyakan tentang umur responden. 72% daripada responden ialah daripada umur 21 hingga 30, 6% daripada 31 hingga 40, 20% daripada 18 hingga 20 tahun dan selainnya adalah daripada umur 41 tahun ke atas. Soalan ketiga yang kami tanya ialah tentang tahun pengajian responden. Daripada situ kami dapat mengetahui 45.8% ialah tahun pertama dan 8.3% ialah tahun kedua. Terdapat 33.3% daripada responden ialah sudah bekerja ataupun telah digraduasi daripada universiti ini. Selainnya adalah tahun ketiga dan tahun keempat yang berprestasi 1% dan yang dah bekerja juga 1%. Soalan seterusnya yang kami tanya ialah tentang etnik responden. Kami dapat mengetahui bahawa 84% daripada responden kami berbangsa Melayu, 12% berbangsa Cina, 2% berbangsa India dan 2% berbangsa Iban. Soalan kelima kami menanyakan tentang kalau responden pernah dengar tentang perkahwinan campur. Daripada sini, 96% responden menjawab ya dan 4% menjawab tidak. Kami juga menanyakan kepada responden kalau mereka pernah menghadiri mana-mana perkahwinan majlis perkahwinan campur. Daripada situ, 70% responden menjawab tidak dan hanya 30% responden menjawab ya. Untuk bahagian B, kami menanyakan tentang hasil hubungan sosial rentas etnik. Soalan pertama yang kami menanyakan di hasil hubungan sosial rentas etnik ialah jikalau mereka memikirkan perkahwinan campur dapat dipertahankan. Untuk ini, responden menjawab ya ialah sebanyak 86% dan responden yang menjawab tidak ialah sebanyak 14%. Untuk soalan yang seterusnya, kami menanyakan kepada responden apakah hasil daripada hubungan sosial rentas etnik. 80% daripada responden menjawab percampuran budaya dan 64% daripada responden menjawab masalah perbezaan agama. 38% daripada responden menjawab kehidupan yang bahagia. Ada 18% responden yang menjawab penceraian. Ada juga 14% responden yang menjawab pergaduhan. Akhir sekali, ada 8% responden yang menjawab perbezaan taraf ekonomi. Seterusnya, kita akan beralih pula pada bahagian C iaitu perbalahan dalam perkahwinan rentas etnik. Jika dapat dilihat dari data yang diberikan,
Soalan yang pertama iaitu adakah ibu bapa anda selalu bergaduh? 14% daripada 100% mengatakan ya, manakala 86% mengatakan tidak. Seterusnya, soalan kedua adalah adakah pergaduhan tersebut serius? Hanya 8% sahaja yang menganggap pergaduhan itu serius dan selebihnya iaitu 92% menyatakan tidak. Soalan yang ketiga adalah adakah pihak keluarga tidak berasa senang dengan perkahwinan tersebut? 86% daripada 50 maklum balas senang dengan perkahwinan tersebut, manakala 14% daripada 100% berasa tidak senang dengan perkahwinan campur tersebut. Dan soalan yang terakhir adalah adakah responden bahagia dengan perkahwinan tersebut? 80% daripada 100% merasa bahagia, manakala 20% lagi tidak. Baiklah, kita akan teruskan dengan bahagian D, iaitu perceraian dan masalah sosial dalam perkahwinan campur. Dalam bahagian ini terdapat dua persoalan. Persoalan yang pertama, adakah mereka yang berkahwin campur mudah bercerai? 70% daripada responden tidak bersetuju bahawa mereka yang berkahwin campur mudah bercerai, manakala 30% lagi bersetuju bahawa perkahwinan campur mudah menyebabkan perceraian. Namun, apakah faktor perceraian tersebut? 34% daripada responden menyatakan bahawa perbezaan agama merupakan faktor utama yang menyebabkan perceraian tersebut, manakala pandangan masyarakat turut menyumbang kepada faktor perceraian iaitu sebanyak 23%, manakala tidak bahagia dan juga desakan ibu bapa turut menyumbang kepada faktor perceraian. Untuk persoalan kedua, adakah perkahwinan campur menyebabkan peningkatan dalam masalah sosial? 56% daripada responden bersetuju bahawa perkahwinan campur ini menyebabkan peningkatan masalah sosial. Namun, apakah masalah sosial yang meningkat dalam ekoran daripada perkahwinan campur ini? 40% responden bersetuju bahawa masalah rumah tangga merupakan masalah sosial utama yang meningkat dalam kalangan perkahwinan campur, manakala pembelajaran, kemiskinan dan juga penderaan merupakan masalah sosial yang turut meningkat ekoran daripada perkahwinan campur. Terima kasih kepada rakan pembentang. Saya Cik Hana akan menyambung pembentangan untuk bahagian E, iaitu respon terhadap pemikiran generasi yang lahir daripada perkahwinan campuran. Jadi, daripada respon yang telah kami terima daripada 50 orang untuk soalan yang pertama, iaitu boleh menerima perbezaan yang ada, seramai 19 orang, 38% memilih sangat setuju, 24 orang, 48% memilih setuju, 6 orang, 12% memilih tidak pasti dan seorang responden 2% memilih sangat tidak setuju. Seterusnya, untuk soalan 2, tidak merasakan diri lebih baik daripada yang lain, seramai 16 orang, 32% memilih sangat setuju dengan soalan ini. Seramai 17 orang, 34% yang menjawab bagi setuju, 11 orang, 22% memilih tidak pasti, 4 orang, 8% memilih memuaskan dan 2 orang, 4% telah memilih sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. Seramai 29 orang, 58% memilih sangat setuju bagi pernyataan ketiga, iaitu menghormati adat dan budaya kaum lain. 20 orang, 40% memilih setuju, manakala hanya seorang sahaja, 2% memilih memuaskan. Bagi soalan 4, iaitu lebih memahami konsep dan etika berbudaya, separuh daripada responden, iaitu 25 orang, 50% memilih untuk sangat setuju dalam pernyataan ini. 22 orang, 44% memilih setuju dan 3 orang, 6% memilih tidak pasti dengan pernyataan ini. Soalan 5, boleh bertolak ansur dengan kaum lain mencatatkan 23 orang, 46% memilih sangat setuju, 24 orang, 48% memilih setuju, 2 orang, 4% memilih tidak pasti dan seorang, 2% telah memilih memuaskan. Itu sahaja daripada bahagian saya. Saya akan serahkan kepada saudara Akmal bagi menyambung pembentangan. Seterusnya, saya akan menyambung pembentangan pada bahagian F, iaitu memupuk perpaduan melalui perkahwinan campur.
Bahagian ini mengandungi 5 soalan dan pilihan jawapan adalah berdasarkan skala Likert, iaitu sangat tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju. Bilangan responden yang dikaji dalam soal selidik ini adalah seramai 50 orang. Bagi soalan pertama, iaitu toleransi antara kaum lebih baik, memperlihatkan separuh daripada responden, iaitu 25 orang, memilih sangat setuju dengan pernyataan yang dinyatakan. Bilangan responden yang selebihnya memperlihatkan seramai 18 orang memilih setuju, 5 orang memilih kurang setuju dan 2 orang tidak setuju. Bagi pernyataan kedua, iaitu pergaulan antara kaum dapat berlaku, memperlihatkan bilangan responden yang paling ramai adalah sangat setuju dengan 28 orang responden. Manakala bilangan responden yang paling sedikit adalah pilihan jawapan tidak setuju, iaitu seorang responden. Bagi pilihan jawapan tidak setuju dan setuju, masing-masing memperlihatkan seramai 6 dan 15 orang responden. Responden yang paling ramai bagi pernyataan pergaduhan melibatkan kaum berkurang adalah sangat setuju, iaitu 19 orang, manakala setuju seramai 16 orang dan kurang setuju seramai 14 orang. Pilihan jawapan sangat tidak setuju memperlihatkan seorang responden berkenaan pernyataan tersebut. Perayaan kaum lain turut diraikan menunjukkan kesemua pilihan jawapan dengan sangat tidak setuju seorang responden, tidak setuju seorang responden, kurang setuju 6 orang responden, setuju 19 orang responden dan sangat setuju dengan 23 orang responden. Bagi pernyataan terakhir, iaitu tidak pilih kasih dalam sebarang keputusan berkaitan kaum, bilangan responden yang paling ramai merupakan sangat setuju, iaitu seramai 21 orang, manakala bagi pilihan jawapan setuju, kurang setuju dan tidak setuju mencatatkan masing-masing seramai 17 orang responden bagi setuju, 11 orang responden bagi kurang setuju dan seorang responden bagi tidak setuju. Secara kesimpulan, kita dapat lihat bahawa hasil hubungan rentas etnik mempunyai keistimewaan serta keburukan daripada cara pasangan itu membentuk hubungan tersebut. Walaupun terdapat pelbagai masalah sosial yang berkemungkinan wujud, tetapi hubungan itu dapat dikekalkan jika ada toleransi di antara pasangan. Selain itu, rata-rata responden bersetuju dengan perkahwinan campuran mampu untuk menyatu padukan budaya dan juga kaum di Malaysia. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.